Kita membaca kitab Sirah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudari Beg rahimahullahu taala. Kita sambung tajuk, iaitu sebelum ni kita baca tajuk berkenaan dengan pembinaan Kaabah. Sebelum daripada itu kita baca perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian tajuk pembinaan Kaabah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun. Kemudian kita sambung dengan tajuk iaitu bagaimanakah keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diutuskan menjadi rasul, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam disampaikan wahyu. Di dalam kitab ni disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda kecil, ayah baginda sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Baginda dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan baginda lahir dalam keadaan yatim, susah. Baginda tidak mewarisi apa-apa daripada peninggalan ayahnya. Ini yang disebutkan dalam kitab ni lah. Dalam kitab ni disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda lahir, jadi kemudian ayah baginda dah meninggal dunia, baginda tidak mewarisi apa-apa daripada ayah baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kitab sirah yang lain disebutkan sebenarnya ketika ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baginda ada mewarisi daripada ayah baginda sallallahu alaihi wasallam, makna harta peninggalan ayah baginda, iaitu beberapa jenis harta. Antaranya iaitu baginda mewarisi 5 ekor unta. 5 ekor unta, dan baginda juga ada mendapat kita kata beberapa ekor kambing, dan juga baginda mewarisi juga daripada ayahnya seorang hamba perempuan yang bernama Ummu Aiman Barakah binti Ta'labah Al-Habsyiyah, iaitu pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ni mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya beliau juga ialah hamba bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi daripada ayahnya. Maknanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, oleh kerana ayahnya dah meninggal dunia, baginda ada mewarisi harta daripada ayahnya, iaitu apa dia, 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan juga hamba perempuan yang bernama Ummu Aiman, atau nama sebenarnya iaitu Barakah Al-Habsyiyah radhiyallahu anha. Jadi ketika kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian baginda juga hidup susah. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha di perkampungan Bani Sa'ad. Baginda duduk dengan Halimah sampai umur 4 tahun. Disusukan sampai umur 2 tahun, kemudian baginda terus duduk dengan Halimah radhiyallahu anha sampailah umur baginda sallallahu alaihi wasallam mencecah 4 tahun. Ketika duduk bersama dengan Halimah radhiyallahu anha, Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha, dia As-Sa'diyah tu ialah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menggembala kambing bersama dengan adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kampung Bani Sa'ad tu, ataupun di kawasan pedalaman Bani Sa'ad, iaitu di depan dia Taif ni. Jaraknya lebih kurang dalam 200 km dari kota Mekah. Jadi ketika kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing bersama-sama dengan anak Halimah. Halimah ni ada anak ni beberapa orang, 3 orang, iaitu Abdullah dan juga Al-Harith dan juga Syaima. Jadi beberapa orang anak Halimah ni main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, dan juga mereka juga menggembala kambing bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikembalikan kepada ibunya di Mekah, ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Kemudian bila baginda usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, baginda juga ada menggembala kambing milik orang Mekah dengan upah beberapa qirat, yang seperti mana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ada hadis Sahih Bukhari ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ketika baginda budak kecil, baginda ada pernah menggembala kambing. Baginda kata, aku dulu sering gembala kambing dengan upah beberapa qirat. Qirat ni lebih kurang beberapa sen lah. Pada zaman tu kalau kita kata mudah,
Maknanya dengan upah beberapa sen, aku pelihara gembala kambing, upahnya beberapa qirat. Kambing itu ialah milik penduduk Mekah. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Sebab kenapa? Nabi SAW ketika bersama dengan sahabat Nabi SAW ada tahu beberapa jenis tanaman, yang tanaman itu yang hanya tahu orang yang biasa dengan kambing. Dalam makna orang yang biasa orang kata berkecimpung dengan kambing ni, dia tahu apa tanaman tu. Jadi Nabi SAW pernah bagi tahu, Nabi kata bagi makan kepada kambing ni, bagi makan kambing ni tanaman-tanaman sekian. Jadi sahabat tanya, tuan tahu benda tu, perkara tu? Nabi SAW kata, ya saya tahu. Sebab kerana ketika kecil Nabi pernah bergembala kambing bersama dengan gembala kambing penduduk Mekah. Baginda gembala kambing dengan upah beberapa qirat ketika baginda SAW masih lagi kecil. Itu disebutkan. Ni membicarakan berkenaan dengan apakah pekerjaan yang pernah dilakukan Nabi SAW sebelum diutuskan menjadi Rasul. Baik. Jadi para ulama bincangkan, jadi kebanyakan para anbiya alaihi salatu wassalam secara umumnya, mereka sejak daripada kecil sampailah mereka dewasa, mereka hidup dalam keadaan yang susah. Maksudnya mereka jauh daripada kekayaan duniawi. Kerana para ulama sebutkan, kalaulah mereka itu kaya daripada sejak awal lagi, dikhawatiri bahawa dunia ini akan melalaikan mereka, dan sehingga menyebabkan mereka akan sibuk dengan kehidupan dunia, sehingga mereka terlepas kehidupan akhirat. Kerana itu kalau kita lihat bahawa dalam semua syariat agama daripada agama terdahulu sampailah kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, semua sepakat bahawa apa dia? Digalakkan zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ni maksudnya tidak tamak akan dunia, hati tak tamak dunia. Kan itu Allah juga buat para anbiya alaihi salatu wassalam. Beberapa orang para nabi yang diriwayatkan, Nabi Isa alaihissalam disebutkan baginda ialah orang yang hidupnya paling zuhud di kalangan nabi-nabi. Nabi Isa alaihissalam tidak mempunyai apa-apa harta pun. Bahkan baginda, antara harta baginda hanyalah beberapa kayu untuk dibuat berteduh, sikat disebutkan, dan juga satu mangkuk untuk digunakan untuk minum air. Itu disebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam, juga sewaktu mudanya disebutkan kehidupannya begitu susah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan susah. Jadi kerana mereka sejak daripada kecil sampai dewasa, kehidupan mereka ialah kehidupan yang jauh daripada kehidupan dunia. Begitulah keadaan para anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi kehidupan mereka bukannya kehidupan yang senang. Semua mereka lebih kurang sama. Hikmah ini Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada para anbiya alaihi salatu wassalam untuk mereka menjadi contoh kepada pengikut mereka, supaya pengikut anbiya alaihi salatu wassalam tidak tamak dan juga terlalu berkejar terhadap dunia. Kerana itu kita juga lihat dalam hadis tadi disebutkan, Nabi SAW bagi tahu orang yang menerima ujian yang paling berat ialah anbiya alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Nabi disebutkan, orang yang paling terima ujian paling berat anbiya alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah bagi tahu di kalangan semua para nabi dan rasul, Rasulullah SAW lah yang menerima ujian yang paling berat dibandingkan para anbiya alaihi salatu wassalam yang lain. Jadi Allah Ta'ala telah susun untuk Nabi SAW ketika baginda kecil, baginda menggembala kambing. Begitu juga para nabi, tidak ada mana-mana nabi melainkan mereka juga menggembala kambing. Perkara ini disebutkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis Sahih Bukhari, iaitu Nabi SAW beritahu, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, faqala ashabu anta, faqala na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Nabi SAW itu tidak ada mana-mana nabi yang Allah utuskan melainkan mereka menggembala kambing. Sahabat radhiyallahu anhu tanya, tuan pun sama? Baginda SAW kata, ya, saya pun sama. Dulu aku sering menggembala kambing dengan upah beberapa qirat, kambing milik penduduk Mekah. Jadi Nabi SAW gembala kambing. Sebelum daripada Nabi SAW juga para anbiya alaihi salatu wassalam, mereka juga menggembala kambing. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alaih dalam kitab syarah Sahih Bukhari, iaitu nama kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah kepada Sahih Bukhari. Beliau sebutkan apakah sebab atau apakah hikmah Allah menyusun kehidupan para nabi ketika mereka awal kecil mereka gembala kambing. Maka apakah sebabnya? Kenapa Allah susun gembala kambing? Kan Nabi bagi tahu semua para nabi yang Allah utuskan ketika kecil gembala kambing. Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama. Apa hikmah dia? Kerana Allah Taala nak latih mereka, nanti mereka akan memegang tanggungjawab yang begitu besar. Tanggungjawab mereka ialah untuk bimbing dan juga untuk jaga umat mereka, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi orang yang mana berkecimpung dengan kambing, gembala kambing, dia akan mendapat sifat hilm dan syafaqah. Hilm ni maknanya sabar, kesabaran yang begitu tinggi, dan juga perasaan belas kasihan. Allah Ta'ala bagi para anbiya alaihi wassalatu wassalam gembala kambing supaya dapat sifat dua. Antara ni sifat yang paling utama. Satu hilm, satu lagi syafaqah. Hilm ni makna kesabaran yang begitu tinggi. Syafaqah, perasaan belas kasihan. Ini kenapa? Bila gembala kambing, pertama kena ada sifat sabar. Dan pada kambing ini, dia ada beberapa sifat pula. Yang paling utama, satu kambing ni, dia duduk, dia tak pernah bersatu. Kambing, dia sentiasa duduk berselerakan. Mana kalau dibiarkan tuan dia atau penggembala terlalai, maka kambing ni dia akan mula berselerak. Maknanya dia tak macam binatang lain, macam unta ataupun kuda. Tapi kambing ni dia bila dalam gerombolan dia, kalau dibiarkan maka dia akan sekor pergi sana, sekor pergi sini. Dia tidak akan bersatu berbanding binatang lain. Tapi dalam keadaan itu pun, kambing adalah binatang yang paling lemah berbanding binatang gembalaan yang lain. Kalau nak dibandingkan dengan unta, kuda, lembu dan lain-lain, kambinglah yang paling lemah. Maknanya kalau kita mudah fahamnya, dahlah lemah tapi degil. Lemah tapi degil. Sifat kambing. Maka orang yang gembala kambing, pertama perlukan sabar, dan yang kedua juga perlu belas kasihan terhadapnya. Kalau dia pukul melampau, jadi boleh menyebabkan dia juga akan cedera atau mungkin juga boleh menyebabkan kematian. Maka begitu juga orang yang gembala kambing perlu mempunyai sifat sabar dan juga sabar dan juga belas kasihan terhadap binatang tersebut. Jadi Allah Ta'ala susun anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka gembala kambing sejak kecil. Ini ialah kenapa? Supaya pertama ada sifat sabar dan juga belas kasihan. Bila mereka nanti nak bimbing umat, sifat ini begitu diperlukan. Pertama sabar. Umat ni, kalau kita tengok manusia sentiasa nak pecah belah. Anbiya alaihi wassalatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satukan umat tu satu. Dan nak satukan umat dalam keadaan mereka itu lemah dan tak tahu, maka perlukan kepada kesabaran. Jadi sifat ini sangat diperlukan. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, sebab itu juga satu, ni sebagai selingan, iaitu pertama, para nabi dan rasul, mereka kena sabar dan juga kena ada belas kasihan terhadap umat mereka. Ini didapati daripada gembala kambing. Dan dalam hadis tadi bagi tahu bahawa al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ialah pewaris bagi para nabi. Para ulama ialah pewaris para nabi. Maka bila para ulama pewaris para nabi, maka disebutkan dalam syarah-syarah hadis bagi tahu bahawa sifat para nabi juga kena ada pada para ulama. Ustaz-ustaz, para ulama kena ada. Iaitu apa dia? Antara sifat yang utama, kena ada sifat sabar dan belas kasihan terhadap orang ramai, terhadap manusia, kena sabar. Kadang-kadang bila diberitahu hukum, bila diberitahu satu perkara ni salah, kadang orang tak boleh terima dan kadang orang marah. Tapi kena sabar. Dalam masa yang sama kena ada sifat belas kasihan terhadap umat. Makna kita kena ada belas kasihan terhadap umat. Makna dalam keadaan kita tengok orang melakukan maksiat, tak solat, tak puasa, tidak zakat dan merendahkan agama Allah Ta'ala, maka kena ada perasaan belas kasihan terhadap umat. Jadi sifat ini adalah sifat yang utama
yang perlu ada dalam diri kita, khususnya juga orang yang mana mempunyai ilmu agama yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama. Baik, sambung. Jadi hikmah gembala kambing ni antara hikmah yang begitu besar. Kerana apa dia? Bila satu orang tu dia gembala kambing, iaitu kambing ialah binatang gembalaan yang paling lemah, maka hatinya akan terdidik dengan sifat belas kasihan dan juga lemah lembut. Nanti bila dia menjaga manusia pula, lepas tu bila jaga manusia, maka dia akan juga terbiasa dengan sifat tersebut. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jaga manusia ni lagi susah daripada jaga binatang. Hakikatnya begitu, kan? Jaga binatang susah. Orang kata kadang jaga binatang susah. Tapi binatang tak ada akal, kadang-kadang kalau digunakan juga kekerasan, kadang dia akan ikut. Tapi jaga manusia ialah hakikatnya lebih susah daripada jaga binatang. Kan? Jaga binatang. Ini satu contoh, kan, nak mudah faham. Kadang-kadang ada orang dia ada dua-dua, kan? Dan saya juga pernah tanya pada kawan-kawan. Ada sahabat yang juga dia ada sekolah asrama, sekolah macam sekolah tahfiz, sekolah asrama. Jaga budak-budak lah maksudnya. Dalam masa yang sama dia juga adakan perusahaan jaga kambing, jaga lembu. Ini niaga dia untuk bisnes. Jadi jaga kambing, lembu pun kena jaga, dan jaga manusia pun kena jaga. Dua-dua kena jaga. Jadi dua manusia kena jaga. Yang ni pun kena jaga, yang ni pun kena jaga. Bila ditanya mana senang lagi, dia terjaga lembu kambing senang lagi daripada jaga orang. Hakikatnya macam-macam kerenah orang. Tapi hakikatnya itulah, kalau kita orang, maka yang lebih utama untuk menjaga manusia. Jadi Anbiya alaihissalatu wassalam, mereka diutuskan untuk jaga manusia. Sebelum jaga manusia, Allah didik mereka dengan jaga binatang dulu, iaitu jaga kambing, yang perlukan kesabaran. Baik, sambung. Okey, seterusnya iaitu diberitahu bahawa ketika Nabi kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah gembala kambing. Itu ketika kecil. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dewasa, lebih kurang umur 12 tahun, 16 tahun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 20 tahun, sampailah usia 25 tahun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula membesar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berniaga pula. Bagi dia berniaga. Teman atau kita kata rakan kongsi Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dulu berniaga di Mekah, ini kerana dulu penduduk Mekah mereka pun berniaga. Kan orang Mekah dulu, mereka orang Quraisy dulu, mereka memang pendapatan mereka dengan perniagaan. Sebab itu dalam Quran pun Allah Taala sebut, kan, li ila fi Quraisy ila fi mrihlata syita'i was saif. Orang Quraisy ni mereka pergi berniaga. Musim panas mereka pergi berniaga ke negeri Syam. Musim sejuk mereka pergi berniaga ke Yaman. Ini dulu kebiasaan orang Quraisy. Mereka musim panas niaga ke Syam. Syam dulu makna merangkumi Syria, Palestin, Jordan. Kemudian musim sejuk mereka berniaga pula ke Yaman. Jadi Nabi SAW ketika baginda dewasa, baginda juga ada pergi berniaga seperti dilakukan oleh orang Quraisy. Rakan kongsi baginda atau teman baginda ketika berniaga dulu awal-awal, iaitu namanya Sa'ib bin Abi Sa'ib. Sa'ib bin Abi Sa'ib. Baginda SAW pergi berniaga membawa harta perniagaan, barang dagangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baginda pergi ke Syam dengan upah lah, dengan upah, ataupun istilah dalam syariat dipanggil mudharabah. Mudharabah ni maknanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang keluarkan maknanya beri modal barang perniagaan, kemudian keuntungan ditetapkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hasil maksudnya upah ni ditetapkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi niaga dulu mudharabah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha pergi ke Syam. Jadi bila sebelum Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga ialah wanita yang senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga menggunakan hartanya. Jadi memberitahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda berkahwin lagi pun, baginda bekerja dengan hasil titik peluh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beritahu, sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan dengan hasil titik peluh sendiri. Ini pekerjaan yang paling baik. Mana pekerjaan yang hasil titik peluh sendiri ini adalah terbaik. Dalam hadis juga ada Nabi beritahu. Sebab itu Nabi ada beritahu bahawa macam contohnya beberapa Nabi Nuh dan juga beberapa orang Nabi, mereka juga bekerja sebagai mereka ada pekerjaan dan juga pekerjaan mereka dengan hasil titik peluh mereka sendiri. Baik.
Jadi Nabi SAW sebelum daripada baginda SAW berkahwin, sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul, mana ada dua pekerjaan yang Nabi SAW lakukan ketika kecil, iaitu baginda SAW menggembala kambing, dan juga bila baginda dah dewasa, baginda SAW berniaga seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman Nabi SAW. Sebenarnya kisah ini Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha tu Allah sebutkan, kan, wa alam yajidka yatiman fa'awa. Mana dulu Allah jadikan Nabi SAW yatim, tapi kemudian Allah beri pada baginda SAW perlindungan. Inilah maknanya Allah pelihara Nabi SAW. Yatim makna tidak ada ayah ibu, dan Allah pelihara Nabi SAW. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga yang bimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah Taala juga yang mana mencukupkan atau memperkayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Taala iaitu maksudnya apa yang Allah beri itu, Allah beri perlindungan, Allah beri kaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ialah sebelum daripada baginda diutuskan menjadi nabi dan rasul. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pekerjaan yang Nabi SAW lakukan ini ialah sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nanti kita akan sambung pada pengajian yang akan datang berkenaan dengan bagaimanakah keadaan hidup Nabi SAW, atau kita kata perilaku Nabi SAW sebelum diutuskan menjadi Rasul. Yang tadi tajuk kita baca pekerjaan ataupun pendapatan Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang tajuk kita akan datang, kita akan baca pula berkenaan dengan bagaimanakah kita kata perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali oleh penduduk Mekah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi dan rasul. Itu kita akan sambung pada tajuk yang akan datang nanti. Ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala, sekarang ni pun kita dah masuk dalam bulan Rabiul Awal. Kita dah masuk hari ni berapa bulan ni? Hari dah masuk 4 ke? 4 Rabiul Awal. Ini pun kita dah masuk 4 Rabiul Awal, sempena bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana sini diadakan sambutan Maulidur Rasul yang tujuan utamanya adalah untuk menyemarakkan dan menambahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang menambahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah banyak membaca, mengkaji dan menghayati sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah menurut para ulama antara perkara yang paling berkesan mendatangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sewajarnya, sebaiknya dalam bulan-bulan ini juga kita berusaha dengan banyak akan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak dapat duduk pengajian pun, paling kurang kita ada buku-buku sirah. Buku sirah yang ada kita boleh baca sendiri sikit sebanyak. Baca, insya-Allah akan dengan penghayatan ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tambahkan kepada kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beri kita taufik untuk kita semakin mendekati cara kehidupan kita dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.